Okay, Assalamualaikum semua. Okey, sihat ke? Dah makan ke? Okey, macam biasalah soalan yang ditanya dalam kelas. Okey, hari ni Ustazah nak pasal hari untuk jadual hari Rabu, subjek akidah tahun 5. Okey. Ni rupa bentuk buku teks akidah. Okey. Kita teruskan kepada isi kandungan. Okey, pelajaran yang 1, sifat iradah, sifat ilmun, sifat hayat. Okey, 3 sifat ni ialah sifat wajib 20, iaitu sifat wajib yang ada pada Allah. Iradat, ilmun, hayat. Okey. Untuk pelajaran keempat dan kelima, kita belajar pasal sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Okey, untuk sekadar info, biasa tajuk ni sentiasa masuk dalam soalan UPKK. Okay, jadi semua ni pentinglah subjek ni. Tajuk ni. Okey, kita teruskan kepada pelajaran yang pertama. Okay, tajuknya sifat iradah. Apa itu iradah? Sekejap lagi kita explore. Okey. Sebelum tu Ustazah akan bagi tahu apa objektif pelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian sifat iradah. Murid dapat menyebut hukum beriman kepada sifat iradah. Murid dapat membaca dalil nakli dan pengertian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah. Murid dapat menyatakan kesan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah. Okey. Apa itu sifat iradah? Okey, kita baca. Pengertian sifat iradah. Okay. Iradah ialah berkehendak. Okey, bahasa Melayunya nak. Naklah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan sesuatu perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Macam inilah kata mudahnya. Allah dia nak buat. Allah kalau kata nak buat, Allah akan buat. Allah tak payah tunggu internet laju lah nak buat. Allah bukan macam tu. Macam kita nak buat kerja rumah, kena tunggu kerja rumah ada dekat handset ayah. Kena tunggu ayah dulu baru boleh buat. Macam itulah kita punya kehendak terhalang. Tapi Allah tak terhalang. Sebab Allah Maha Berkuasa, Allah yang menjadikan alam ini. Allah kata nak buat, kun fayakun, terus jadi. Okey. Tetapi kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kamu nak handset, sudah tak tahu sangat pasal handset ni. Okey, contohlah kamu nak iPhone tapi ayah kamu nak bagi kamu handset Nokia 3310. Itu maksudnya ada percanggahan kehendak. Kamu nak beli sendiri, kamu tak ada duit. Terpaksa ikut cakap ayah kamu. Tapi Allah kata je nak jadi. Itu Allah. Tak payah tunggu duit, tak payah tunggu line internet, tak payah tunggu gaji, tak payah tunggu bonus. Okay. Kehendak manusia agak terbatas. Memang terbatas lah. Kamu nak pergi TF, nak ikut pergi TF, tapi tak boleh. Sebab apa? Kanak-kanak tak dibenarkan masuk TF. Kenapa? Sebab zaman corona ni memang bahayalah. Kalau boleh duduk je rumah tu. Jangan bergaul dengan siapa-siapa lah, dengan adik-beradik kamu je. Tu pun adik-beradik kita pun belum tentu selamat daripada virus-virus ini, kita tak nampak. Siapa yang cipta virus ni? Allah. Kita yang menerimanya. Tapi kalau boleh elaklah. Okey. Tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala kata virus ni
tersebar seluruh dunia. Sekejap dia tersebar. Dalam masa setahun, berapa juta orang dah mati. Berapa juta dah yang terkena virus. Itu kehendak Allah. Okey. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Okey, manusia ni hebat manusia tak mampu mencipta walaupun setitik air. Air mata kamu tu yang jatuh daripada mata tu bukan kamu cipta pun. Air tu berasal daripada sendi-sendi tubuh kamu ni. Sebab tu bila menangis, badan kita akan merasa letih. Sebab air tu keluar daripada sendi-sendi. Bukan kamu cipta. Jangan bangga sangat lah. Bukan air kamu punya pun. Okay, tapi tu adalah air daripada Allah. Okay. Sayap seekor lalat pun manusia tak boleh cipta. Apatah lagi alam semesta ni. Okay, nak tahu apa itu makhluk? Ni selingan Okay, makhluk ni, kamu pejam mata, kamu buka. Apa yang nampak depan kamu itu ialah makhluk. Sama ada benda hidup, macam kucing ke, mak kamu ke, semut kat dapur ke, nyamuk waktu malam ke, ataupun benda yang tak bernyawa. Okey, contoh pokok bunga, buku, kunci, pensel. Ini ialah makhluk. Siapa cipta makhluk? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sangat berkuasa. Kita ni apalah sangat. Okey. Sebagai tambahan, ilmu manusia ni berbanding dengan ilmu Allah. Okay. Ilmu manusia hanyalah setitik buih. Satu buih dekat laut tu. Yang lain tu adalah milik Allah. Betapa luasnya ilmu Allah. Okey, sambung. Okey, dalil nakli. Okey, apa beza, macam mana nak ingat dalil nakli ke dalil akli? Dalil akli ke dalil nakli? Okey, biasanya dalil nakli ni berdasarkan ayat Al-Quran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Biasa dengarkan ayat ni daripada surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaan apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Hebat ke Allah? Dia kata jadi. Kalau dia kata hujan, walaupun masa tu panas, Allah kata turunkan hujan. Walaupun kita macam tak logiknya, tadi panas tiba-tiba hujan. Tapi itulah kuasa Allah, kemahuan Allah. Okey, penghayatan yang bawah sekali tu, ciri insan beriman adalah mereka yang sentiasa menginsafi kelemahan diri sendiri. Kita insaf. Kita ni bukannya kuat mana pun. Kita ni keinginannya lebih, tapi banyak batasannya. Gitulah. Okey. Kita pergi muka surat seterusnya. Dalil akli. Okey, dalil akli ni berdasarkan akal. Kita boleh fikir, kita tengok dan kita boleh fikir. Okay. Semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak tanpa dipaksa. Maksudnya di sini, semua benda yang Allah ciptakan ada fungsinya sendiri. Allah tak jadikan manusia ni saja-saja. Semua benda ada fungsi. Cuma kita je yang belum nampak, belum perasan. Okey, contoh. Ibu jari. Tengok ibu jari kamu. Kamu tengok, apalah ibu jari. Dah lah pendek daripada jari lain. Nak pakai cincin tak boleh. Apa fungsi ibu jari? Cuba fikir. Okey, contoh. Kamu duk kutuk-kutuk ibu jari. Okey. Cuba kamu pegang pensel tanpa ibu jari. Okey, boleh pegang, tapi boleh ke menulis? Okey, bagi yang OKU, dia memang tak ada ni
InsyaAllah boleh sebab dia dah biasa. Macam kita yang dah biasa guna ibu jari, memang tak boleh menulis. Okey. Nampak je buruk. Tak comel lah jari ni. Tapi ada fungsi dia. Sebab tu Allah jadikan manusia, Allah akan jadi jari, jadikan telinga. Kehendak Allah tanpa dipaksa siapa-siapa. Sebab semua anggota badan kita ni ada fungsi. Okey, seterusnya, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Macam mana tu? Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja, terjun bangunan. Kalau orang yang waras, dia tak terjun bangunan. Ni mesti kebanyakannya ialah orang yang tidak berakal. Ambil pisau, potong sini. Kalau kita yang fikiran waras ni, tak akan buat tau. Tapi biasanya orang yang macam tu ialah orang yang tidak berakal. Ataupun masa tidur dia mimpi. Ataupun dia tak sedar pun dia makan ubat. Dia makan ubat jadi fikiran dia tu melayang-layang. Tiba-tiba dia potong tangan dia. Itu. Okey. Mustahil bagi Allah bersifat kirahah, iaitu terpaksa, kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah. Okey. Iradah, berkehendak. Lawan kepada iradah ialah kirahah. Allah takkan ada siapa-siapa paksa Allah. Allah kata tak buat, tak akan terjadi. Okey. Tapi kita boleh dan dituntut untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kita. Jadi okey. Sambung firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Okey, surah Al-Buruj maksudnya yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Okey, Ustazah berhenti sekejap, nanti Ustazah sambung lagi. Okey.